buang masa dengan segala hormatnya saya menjemput Farhana Amalia macam biasa. Sedap. Allahu. Okay. Sekejap. Aku share screen. Korang nampak ke? Nampak. Nampak. Okay, so kita kena buat 2 prosedur, 2 function dengan 4 triggers. Aku buat 4 trigger, aku tak buat 2 prosedur dengan 2 function. So korang ada Google apa-apa ke pasal trigger before masuk meeting ni ke tak ada? Kalau tak ada aku boleh, bukanlah ajar tapi boleh cakap sikit kot pasal trigger. Ada tapi tak faham jugalah. Tapi okay. Tahu macam aku ada trigger ni ada insert, update, dia macam ada condition kan? Okay. Kalau cerita aku explain sikit lah. Okay, so trigger ni dia ada 6. Dia ada before insert, after insert, before update, after update, before delete and after delete. So before insert ni kalau kita buat before insert trigger on any table, maksudnya dia trigger tu akan run setiap kali bila kita nak insert any data dalam table itu. So contoh kat bawah ni kalau korang nampak before insert trigger on branch, maksudnya table branch sahaja. So kalau before kita nak insert apa-apa data dalam table branch ni, trigger ni akan run setiap kali nak masukkan data dalam table branch. Tu contoh before insert lah. Nanti aku bagi lagi contoh. So, aku buat 4 insert before insert trigger. So hopefully by that time dah faham lah before insert tu. After insert ni dia lebih kepada lepas kau insert data tu kau nak maybe nak insert or update ada table, bukan table itu. Maksudnya macam lepas kau insert dekat branch, maybe kau nak insert juga dekat table staff contohnya. Contohlah. So untuk after insert, before update ni bila kau update data dalam table, kau maybe nak check something ke before update tu. Maybe kalau dia nak try update attribute yang contoh salary, maybe kalau user tu try nak update attribute salary, kau tak bagi contoh macam tu. After update ni, lepas kau update dekat table tu, again maybe kau nak update dekat table lain juga serentak. And then before delete ni, maybe dia nak try delete password field contohnya, and then kita boleh detect lah kat situ. Adalah coding dia, aku tak tahulah, aku tak pernah buat, tapi idea dia macam tu lah. And then after delete, maybe lepas kau delete data dalam any table contoh branch, engkau tak nak data tu terus lesap dalam database. Maybe kau nak simpan macam history log ke apa benda ke. So lepas kau delete data tu akan masuk dalam table history log contohnya. Tu briefly lah apa each of the triggers boleh buat. So aku dah buat 4 trigger. 4 trigger tu before insert. And then setiap satu tu aku bagi contoh lain-lain so that macam nampak variasi sikit lah. Okay, so ni first before insert trigger on table branch. So branch ada branch number, street, city dengan postcode. Dekat sini dia punya structure nak buat trigger. Dia aku copy lagi. Okay, so dia punya structure dia ada create or replace trigger. Or replace ni function optional je sebenarnya, tapi kalau kita nak run banyak-banyak kali trigger tu senang letak or replace lah. So kiranya kalau dia akan create trigger branch, ataupun kalau B branch ni dah wujud, dia akan replace dia trigger tu. So kiranya kita boleh edit lah. So create or replace trigger, yang ini nama trigger. Sekatilah korang nak letak apa-apa pun. So ni kita specify sama ada kita nak before insert, after insert, before update, semua tu. So yang ni before insert, so before insert on table, nama table, branch lah. So ni for each row, and then declare. Declare ni dia optional sebenarnya kalau ada je trigger yang tak guna variable. Ada contoh aku nanti yang
tak ada variable pun aku declare, nanti korang tengok lah. But then yang ini ada variable. So dia ada begin dengan dia ada end. So idea aku trigger ni aku nak guna before insert ni untuk generate ID, branch number. So idea aku nak guna select count plus 1. Sekejap kalau aku buat so akan ada 5 sebab sekarang ni row dekat dalam table branch on my PC 5. So aku nak idea dia select all. Okay, so bila tengok ada 5 row, aku nak branch number seterusnya jadi B6, lepas tu B7, B8, B9 dan seterusnya lah. So mana nak dapat 6 tu? Sebab sekarang ni kalau kita tengok dia ada 5 row. Aku nak nombor lepas tu 6 contoh. So aku buat plus 1. Jadi akan 6. So sebab tu kalau korang nampak dalam trigger aku ada select count tambah 1 sebab aku nak dapatkan nombor tu. And then aku masukkan dalam variable total and then from branch, select count from branch lah. Macam lebih kurang macam kita buat dulu lah. And then ini titik 2 bertindih new dot branch number. Ni kiranya new ni maksudnya new value untuk attribute branch number. So aku nak buat branch number ni, semua branch number akan start dengan B, huruf B. So aku buat B and then aku append kan dengan total tadi. So yang ini akan jadi B6. And then postcode ni aku nak semua huruf besar. Sebab kalau perasan postcode ni semua huruf besar kan. Aku tak nak kalau ada user masukkan S kecil lepas tu tiba-tiba W besar. So aku nak dia seragam dalam table. So aku guna apa. Kalau korang nak buat semua data tu lower case dan apa ni korang gantikan dengan lower macam tu lah. So apa kita apakan value, new value for postcode. Okay. So aku dah run trigger ni. So sekejap aku try insert, aku nak tunjuk. Bila insert, kalau perasan tadi kita assign value untuk branch number kan, kiranya trigger tu nanti yang akan bagi value untuk attribute branch number. So kita tak perlu masukkan branch number. So kita hanya perlu masukkan street, city dengan postcode. And then values je korang masukkan macam biasa. Cuma untuk postcode ni aku saja masukkan huruf kecil sebab aku nak tengok sama ada trigger bahagian apa ni function ke tak. So aku run. Okay, one row is inserted. Okay. So nampak sekarang dia punya tu B6. And then Allah tak nampak sekejap. And then dia punya postcode dia semua huruf besar. Sebab walaupun tadi aku buat semua huruf kecil, tapi sebab kita dalam trigger kita tu ada line apa ni kan. So dia huruf besar kan. Tu untuk before insert trigger on branch. Okay, so far faham ke? So kan kalau kita tak guna trigger ni, nanti macam dia tak kan yang tadi tu trigger untuk B kan, maksudnya nanti dia tak keluar B lah kan, dia keluar yang lain. Bukan maksudnya. Kalau tak ada trigger ke? Maksudnya? Apa? Macam maksudnya kalau kita tak guna trigger, apa value untuk B branch number ni? Tu ke maksud kau? Kalau kita tak ada trigger, kiranya kita kena time insert tu lah kita masukkan. Contoh kita nak buat apa nombor je contohnya 006. Maksudnya masa insert statement tu kita kena specify value tu. Kalau tak ada trigger lah. Sebab tu aku
personally aku selalu guna before insert trigger ni untuk generate ID. Sebab dia setiap kali insert tu dia akan make sure branch number tu lain-lain. Sebab branch number ni primary key kan, so dia kena unique. So kalau kita bagi kebebasan untuk user yang masukkan, takut nanti dia punya primary key integrity tu dah lari. Sebab di mana tahu, maybe dia rasa macam oh aku nak buat B6 lah, padahal dia tak tahu dalam database tu dah ada branch number yang B6 contohnya. Itulah. So konsep dia sama macam auto increment kan? So aku ni untuk table branch aku guna count. Bawah ni aku ada macam ala-ala auto increment lah sebab aku guna sequence. So, kita dah belajar sequence kan. So aku try buat lah. So yang kali ni aku nak buat ID untuk client tapi kali ni aku guna sequence. Tadi aku guna count. Count ni memang senang tau tapi nanti dia ada masalah sebab contoh bila kau delete row. So sekarang kalau kau tengok branch ni, table branch ada 6 row. Katakanlah kalau kau delete any row, nanti dia punya count tu akan jadi 5 balik contohnya. So bila kau jadi 5, nilai total ni akan jadi 6 balik sebab select count 5 tapi tambah 1 so 6. Nanti dia punya branch number untuk seterusnya akan jadi B6. Padahal B6 dah ada dalam database. So sebab tu select count ni dia memang senang tapi bila once kau start delete data, dia kat situlah dia macam agak lari sikit lah sebab dia solely depends on count. Sebab tu orang selalunya buat dengan sequence. Sebab sequence ni once kau dah guna nombor tu, dia takkan reuse balik. Walaupun contoh kau dah masukkan data dalam database, contoh B6, tapi sebab manangkan waktu kau delete B6 tu, kau masuk balik insert, dia takkan jadi B6, dia akan jadi B7. Dia akan ambil nombor yang seterusnya. Dia takkan ambil 6 walaupun 6 tu dah tak ada dalam database. So sebab tu lagi reliable guna sequence sebenarnya. So ni select count ni aku nak tunjuk je like contoh lah untuk bagi senang nampak. Macam tu. Okay, so next one before insert trigger on client. So kali ni aku nak guna sequence. Lepas tu aku nak buat Fname dengan Lname ni huruf besar. Sekejap, client. Okay, so client ada client number, Fname, Lname, telephone number, preferred type, max rank, email. So again sama juga macam atas, aku nak client number ni aku tak nak bagi user masukkan. Maksudnya user hanya masukkan selain daripada client number. So aku nak generate benda tu like automatically generated. So aku buat sequence. Sequence ni aku bagi nama client ID, dia start dengan nombor 1, lepas tu increment dia by 1. Okay, so dalam trigger ni before insert on client, declare, ni declare ni this trigger dia tak ada variable sebab aku nak tunjuk dia optional lah, declare ni sebenarnya optional. So dia ada begin dengan end. Okay, so dalam begin dengan end ni aku buat select client ID, nama sequence dot next value. Kita nak dapatkan next value dalam sequence tu. So nanti kita masukkan dalam, ni kita masukkan terus dalam client number punya attribute. Macam tadi kita masukkan dalam variable and then daripada variable tu baru kita buat line ni. Tapi yang bawah ni dia terus masuk dalam new value for attribute client number. From dual ni memang setiap kali kita nak select sequence punya next val, memang sentiasa akan jadi dia akan from dual. Dia bukan from branch ke apa. So dah dapat value untuk client number. So sekarang ni aku nak buat uppercase for Fname dengan Lname. Okay, so trigger ni untuk client. Okay, so sekejap kita try insert dalam client. So kalau tengok kita tak masukkan pun client number sebab client number tu dah automatically generated. Lepas tu tengok Fname dengan Lname aku buat ada huruf besar, ada huruf kecil. So boleh tengoklah dia masuk macam mana. Okay, so nombor ni
sebab aku tadi sequence aku dah try run sendiri tau. Pagi tadi aku try run. So nombor dia bukan satu lah, walaupun aku buat dekat sequence tu aku buat start with 1, tapi sebab aku dah run pagi tadi, so dia tak akan guna 1 lah. Dia akan waktu 1 tu pula aku delete, so dia nampak 2 dengan 3 je. So ni data yang aku baru masukkan tadi. Kalau tengok nama ni aku ada buat huruf besar huruf kecil, but then sebab kat trigger kita letak apa kan, apa case for F name dengan L name, so dua-dua ni akan jadi huruf besar. So ini contoh macam nak guna sequence without ada macam huruf kat depan macam CR tu. Dia without, dia just nombor sahaja pun boleh juga. And then untuk client, ni private owner aku try buat use sequence juga untuk ID, tapi aku nak dekat depan dia tu ada CO. So dia akan CO and then nombor lah CO1, CO2 contohnya. So apa for F name dengan L name. Okay, so sama jugalah aku buat sequence, nama sequence aku start dengan 1, increment by 1. Lepas tu dalam dia, ni aku hanya buat variable untuk simpan ID, simpan next value for sequence tu. So aku nak appendkan dia dengan CO ni, string CO. So new owner number nanti dia akan CO and then dia akan nombor. Instead of macam tadi dia hanya nombor je kan. So aku tak append apa-apa teks kat atas tu. So ni F name dengan L name samalah untuk apa case. So kalau try run pun sama juga. Untuk private owner punya ID, owner number ni user tak perlu masukkan. Dia just masukkan selain daripada owner number. So F name, L name. Okay, so tadi aku buat F name dengan L name uppercase. Yang ni aku buat huruf kecil. So tengoklah. Okay. So mana dah? Ni. So huruf dia punya nama dia huruf besar, lepas tu owner number dia automatically generated. Tapi depan dia ada CO. Okay, itu untuk sequence, lepas tu ada append dengan string. So the last one ni ID, apa untuk F name, L name dengan sex. Dia male atau female. Sebab kalau tengok semua ni huruf besar kan. Aku buat je lah. Dia sama-sama huruf besar. Cuma yang ni lain sikit, aku buat sequence. Nama sequence, tapi cuma kali ni aku start dengan 38 instead of 1. Sebab kalau aku tengok nombor dia paling besar 37. So aku tak nak dia macam ada sama, macam contoh SG1 ke ataupun SG14 ke, aku tak nak dia sama. Jadi aku nak make sure nombor dia lain. The only thing yang aku boleh buat lain adalah belakang ni, sebab yang depan ni dia depends on branch apa. Contohnya kalau macam branch 5, depan dia start dengan SL. Kalau branch 3, depan dia start dengan SG. Kalau branch B007, dia start dengan SA macam tu. So aku start je dengan 38 just to be safe. And increment dia by 1 lah. So dalam ni, ni dia macam lain. Okay, ni biasalah yang atas ni before insert on staff. Lepas tu for each row, declare variable kalau ada. Lepas tu ni select sequence tu punya next val into variable ni from dual. Yang ini aku buat kalau branch number dia B005, dia punya staff number dia akan start dengan SL. Kalau dia B003, dia start dengan SG. Lepas tu B007, dia start dengan SA. Lepas tu dia append dengan ID from sequence punya next value lah. Lepas tu kalau katakanlah sebab tadi kita buat branch number tu ada kita buat B6 kan, sebab yang first tadi yang kita buat tu, sebab kita buat select count tu. So kalau macam yang user masukkan branch number selain daripada 3 ni, dia punya branch number dia akan start dengan S.
sahaja, tak ada A, G atau L, tapi dia append dengan ID lah. Ni ada if else. Lepas tu F name, L name dengan sex ni uppercase. So kalau try masukkan value, okay, so kalau tengok F name, L name dengan sex ni aku buat huruf kecil sebab aku nak tengok dia function atau tak. Lepas tu F name dengan L name ni combination uppercase dengan lowercase. Mungkin nak tengok. So kalau tengok so memandangkan dia punya ni B005 kan. Ni kalau kita tengok B005 dia SL. So sebab tu dia punya ni staff number dia start dengan SL, lepas tu number sequence. So huruf dia huruf besar. Then dia punya sex pun F besar walaupun tadi kita masukkan F kecil. Rasanya tu je kot untuk trigger. Faham ke? Faham. Faham. Baik. Korang buat procedure function, korang buat banyak ke? Macam mana? Macam seorang buat satu Aku sempat buat procedure ke satu function? satu prosedur. Procedure. Ada siapa buat function tak? Aku buat satu function. Belum lagi. Aku buat prosedur satu. Buat aku macam Aku ada buat satu function ni tapi tak jadi lagi. Yang idea Amalia hari tu. Allah yang masa. Yang staff paling muda. Okay. Faham. Yang aku rasa ni dulu kot share dulu yang korang dah buat, lepas tu share mana yang ada problem, lepas tu try settlekan lah. Aku buat function untuk tax, salary, staff. Faham tak? Kau dah buat ke? Ni plan ke? Apa tadi? Dah buat. Dah buat. Nak tunjuk? Okay, sekejap. Okay. Dalam grup aku send. Okay. Aku share dulu ke? Boleh. Okay, nampak kan? Nampak. So function ni mula kita create nama function kan. So nama function tu calculate tax. And then ni kita maksudnya bila kita masukkan staff IT Input dia lah. akan input dia. Lepas tu kita return number ni, maksudnya kita return dia punya calculate tax lah. Dia punya tax. So ni bikin tax with 0. So tax ni 10% daripada gaji staff. Okay, ni untuk itulah. Itu result dia. Sekejap. Mana dah nak stop sharing? Kalau result dia macam ni. Nampak tak? So maksudnya kita select nama staff. Lepas tu select salary dia. Lepas tu tengok yang ni calculate tax. Dalam kurungan ni maksudnya kita nak calculate tax untuk staff Untuk yang SL. SL41 ni. Okay, dan where dia where clause dia untuk staff macam tu lah. Dapatlah result dia. Macam tu je. Okay. Tu je lah. Okay. Nice. Okay lah. Akhil nak share screen ke atau nak aku paste coding yang kau bagi dalam WhatsApp tu? Kau share screen boleh? Okay. No problem. Alright. Di atas sikit. Kau nak jap. Aku rasa baik kat sini kot. Ya ke? Kat sini.
So ini boleh zoom. Okay. Boleh? So mula-mula konsepnya, ideanya adalah aku nak show certain detail untuk specific stuff. Specific stuff. So aku contoh kat sini aku pilih staff number SG37. Lepas tu create procedure, ada cursor sebab nak buat looping. Select detail yang aku nak show lah. From foreign where staff number, pilih staff number ni. Staff number ni adalah staff number SG37 tadi. Lepas tu yang tu aku tak dalam record. Lepas tu I tu counter sebab adalah bawah tu aku pilih counter. Lepas tu begin open cursor, loop, pad, exit semua. And then dah siap. Okay. So, okay. Nice. Dan ni apa ni, procedure Okay, so kita dah ada satu procedure, satu function. Yang L ni tadi tu ada masalah kan? LN, mana? Aku macam mana, aku tak kaitkan dengan apa nama ni, dengan table. Sebab aku tak tahu nak guna yang mana satu. Sebab kan kita belajar aku tak tahu nak gunakan apa untuk aku punya prosedur. So aku macam idea procedure kau? Aku nak buat untuk cari MaxRank yang paling MaxRank yang paling low, yang paling rendah. Okay. So, aku punya tu dia macam dummy lah. Sebab aku tak relatekan dengan table. Aku macam fokus. Okay. Sekejap. El nak try buat procedure untuk MaxRank minimum MaxRank MaxRank yang paling rendah. Procedure kan? Ke function? Procedure ke sesuai function? Tak lah, aku pun tak sure. Dia kalau macam tu nak elok guna function ke procedure? Function. Sebab kena return. Sebab procedure pun kalau okay, faham. Function sebab dia nak return. So function, kalau function like apa tu? MaxRank client client. Client. Sekejap. Bukan property Bukan. Client. B from client. Ada betul lah. So kalau nak buat idea kau tu, ini je codingnya. Apa kalau function? Kalau function. Kalau apa procedure? Tak, kalau SQL biasa without function, without procedure, ini je line-nya. Select min MaxRank. So kalau aku nak macam transfer dia jadi function, aku tak sure apa lagi nak letak. Faham tak? Faham ke? Macam sikit sangat okay. Tapi tak apa, sekejap. Kita fikir lagi.
Tapi konsep sama macam Akil tak apa ke? Boleh je. Boleh je. Cuba kalau dalam table client, kita kira prefer type prefer type house ke flat ke. Buat simple je. Oh, ataupun contohlah CR76 ni dia punya prefer type dia flat. So nanti function tu dia senaraikan property yang type dia flat. So macam untuk client tu pilih sebab dia prefer dia prefer type flat. So ini adalah option rumah-rumah flat yang available dalam tempat tu. Logik ke? Logik. Logik. Sekejap, function kan? Ya Allah. Function. Apa ni? Iza boleh tolong send gambar function tu tak? Okay. Kejap. Boleh. Baik. Okay. Sekejap. L-nya punya benda idea dia tadi. Allah. Idea ni check private owner kat property. Lepas tu kita maksudnya macam ni. Maksudnya owner tu kejap. Check owner tu punya property. Lepas tu kita execute property. Tak ingat. Lepas tu kita show dia punya show type yang tu. ada. Okay. Kejap. So tu function ke procedure? Function kan? Function Function pun lagi senang. At this point aku dah lost dah ni. Okay, baik. Kejap. Petang tadi aku buat benda. Kalau tu function function structure create this function ini masukkan client number, lepas tu dia check profile, client number. Untuk yang aku punya kau cakap apa tu? Untuk aku punya prosedur individual assignment tu, aku tak rasa patut pilih aku punya sebab aku punya tu sebiji macam macam kita punya apa ada one of the group project yang kita buat. Cuma aku convert dia jadi Aku punya pun lebih kurang juga rasanya. Tapi boleh je kot ambil. Tapi itulah sebab nanti dia punya, sebab memanglah coding dia lain, cuma result dia yang sama sangat. So
pilih lain lah. Kejap ya, aku tak tengok lagi yang lain punya sebab aku tengah masih buat yang function tu lagi. Sekejap ya. Okay, so yang function preferred type ni kira dah siap lah. Dan kalau aku nak okay. Okay, so function ni dah siap. Sekejap, kita copy. Ini preferred type. Okay, so tinggal procedure. Oh, kita nak pilih. Aku rasa ambil kau punya kot, Amalia. Aku punya Sebab kau punya lain dari yang lain. Allah. Aku dengan Izzah punya macam lebih kurang. Okay lah. So procedure ambil procedure kan? Okay, procedure ambil aku punya dengan kau punya Aku punya. Okay. So aku punya dengan kau punya. Function Apa Izzah lagi? baru set tadi. Kira L punya lah. And then trigger yang 4 tu. Okay lah. So nanti aku hantar semua dekat WhatsApp. Sekejap, siapa nak compile? Ke aku yang compile? Aku compile, boleh juga. Okay. Apa ni, video nak kena upload Upload kat mana? YouTube Ke tak kena upload? Dia bagi dua Ada option. dua. Ada Ada dua. Sama ada video ataupun written report. Tapi boleh sedap. record your discussion on what and how your team wish to do with regard to step 1. It can be recorded as video discussion, uploaded in the YouTube channel or chatting discussion. To chatting. Lepas tu the coding of step 1 will be documented and must be submitted in the ULearn. So yang aku faham video pun kena, documentation pun kena juga yang upload dekat ULearn tu. Betul ke? Faham? Aku faham macam tu juga. Betul. Okay, so kalau macam tu video ni nanti aku edit. Lepas tu Akil je kan yang ada access dekat YouTube point tu kan? Sekejap, dia uploaded in the YouTube channel. That channel lah kan, bukanlah channel sebarang channel kan? Okay, so nanti aku edit. So nanti aku hantar link Google Drive ke kat kau, nanti kau upload kan lah. Alright. Okay. Aku rasa tu cukup. Okay. Okay. Lama sangat kita bincang. Itulah dia. Terima kasih. Terima kasih korang. Nak tutup? Tutup. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Ustaz.